Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung pengajian kitab Asas Akidah Islam. Ilmu akidah, ilmu yang paling penting dalam agama. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat muka surat 95. Itu sambungan, masih lagi tajuk berkaitan dengan sifat ma'ani. Sifat yang wajib pada Allah, ataupun kita panggil sifat 20. Dan masuk tajuk sifat ma'ani ni tak habis lagi dah. Kita baru baca 4 sifat. Sifat ma'ani ada berapa? Ada 7. Kita dah baca 4. Qudrat, iradat, ilmu dan hayatun, hidup. Allah Maha Qudrat, Allah Maha Berkuasa, Allah berkehendak, iradat, Allah Maha mengetahui, ilmu, dan Allah Maha hidup, hayatun. Malam ni masuk muka surat 95 tu, nombor 5 dan 6. Jadi digabungkan nombor 5 dan nombor 6. Yang kelima, yang keenam digabungkan, iaitu sifat sama' dan basar. Digandingkan. Kenapa? Wallahu alam. Kerana sama' dan basar biasa digandingkan dalam Al-Quran. Sifat as-sami' al-basir. Bahkan Allah sebut tentang nikmat paling besar pada kita pun, antara nikmat paling besar ialah as-sam'u wal basar. Kita pun ada pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah sebut, aku jadikan dan telah dijadikan kepada manusia itu as-sam'a, pendengaran. Telinga kita mendengar, nikmat pendengaran. Wal absar digandingkan dengan nikmat basar, penglihatan, mata celik dapat melihat. Dan wal afidah, dan hati. Tapi Allah kata qalilan ma tashkurun, sikit je. Tak ramai yang mensyukuri nikmat pendengaran dan penglihatan. Jadi biasa digandingkan. Sebab itulah tuan punya kitab pun digandingkan juga dua sifat Allah yang tak sama dengan kita. Kita pun melihat juga, kita mendengar juga. Sudah tentulah melihatnya kita, mendengarnya kita tidak sama dengan melihatnya Allah dan mendengarnya Allah Ta'ala. Maha mendengar Allah dan maha melihat Allah. Baik, kita tengok apa kata Syekh tuan punya kitab Sama' Basar, mendengar dan melihat. Allah maha mendengar dan maha melihat. Tu letak maha, perkataan maha. Maha mendengar, maha melihat. Kita mendengar je lah. Mendengar dan melihat. Maha ni letak pada Allah Ta'ala. Tapi sehari dua ni dia duk heboh. Udah letak pada orang pula, maha kaya. Udah maha kaya pula, T15. Sebab bentang belanjawan baru ni, siapa-siapa gaji 13,000 dalam rumah tu maha kaya. Rasanya orang Seristia ni 13,000 lebih kot. Maha kaya. Allahu Akbar. Itulah saya dah sebut sebelum ni, tak selesa lah guna perkataan maha pada makhluk. Janganlah guna perkataan maha pada makhluk. Sebab maha kaya Allah Ta'ala. Gunalah perkataan lain.
amat kaya ke, paling kaya ke, jutawan ke, milioner ke, itu tak apa. Kerana maha kaya Allah Ta'ala. Baik, Allah maha mendengar dan maha melihat. Tiada sesuatu yang luput dari pendengarannya, walau bagaimana perlahan dan halus. Jadi sifat maha mendengar Allah ni sempurna. Sebab itulah dia kata tak ada yang luput dari pendengarannya. Tak macam kita. Pendengaran kita ada elok je dengar, elok dengar suara saya, dengar. Tapi luput, boleh jadi luput. Siapa-siapa hak start kereta balik tu duduk kat rumah, dengar tak? Tak dengar. Start kereta pergi Lotus, pergi shopping kat TF ke mana, ada dengar ni suara, ada dengar dah apa yang saya sebut ni? Tak dengar dah, luput. Ataupun dia ada kat sini, tapi dia ada kat sini tak dengar. Kenapa tak dengar? Allah tarik nikmat mendengar. Sound trouble. Tu. Kerana apa? Kerana pendengaran itu Allah pinjamkan kepada makhluk, dan barang pinjaman ni sudah tentulah tidak sempurna. Adapun pada Allah Ta'ala sifat mendengar, sifat zat dia mendengar, maka sudah tentulah sifatnya sempurna. Tidak mungkin luput dari pendengarannya, walau bagaimana perlahan dan halus sekalipun. Benda tu slow je, perlahan je, suara volume dia tu minimum je volumenya, halus. Tak. Kalau kita tak dengar lah manusia ni, tapi Allah Ta'ala tetap mendengarnya. Dan tiada sesuatu yang terlepas dari penglihatannya. Masuk pula yang kedua, basar. Apa makna basar? Maha melihat. Tidak ada sesuatu yang terlepas dari penglihatannya, walau bagaimana kecil dan seni sekalipun. Penglihatan Allah, Allah maha melihat. Tidak terlepas daripada penglihatan Allah. Kita tak nampak. Saya ni dah masuk 45 ni, rasa kena pergi cari spek dah. Kena pergi cari cermin mata dah. Ada ni nampak lagi lah. Dah belakang-belakang nu ayat kau tak nampak dah, ayat apa nu? Fa wa in. Kau tak nampak dah tu. Tak nampak dah tu. Tu nampak lagi dekat. Innal hasanat, nampak lagi. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Nampak lagi. Surah Hud tu nampak. Belakang tu tak nampak dah. Kerana apa? Makin berusia 45. Dulu rasanya 30-an dulu nampak tu. Udah masuk 40-an ni tak nampak tu. Ayat apa tak nampak tu. Tuan-tuan pakai spek mungkin nampak tu. Wa in apa tu? Yang tu? Tak apa. Nanti saya pergi dekat baru nampak. Kerana telah ditarik, maka luput. Apa dia guna perkataan apa tu? Dia guna perkataan terlepas dari penglihatan kita. Kita ada mata, penglihatan kita terlepas benda tu, tak nampak. Tak, 2-3 tahun lepas musim Covid, kuman Covid tu, nampak tak? Tak nampak, melainkan guna alat halus, kecil, kuman virus ni. Tak, kena guna alat dia. Allah Ta'ala secara mana halus pun tidak pernah luput dan hilang daripada penglihatan, walau bagaimana kecil dan seni. Seni makna apa seni? Halus. Tak sekalipun. Pendengarannya tidak dilindungi. Pendengaran Allah tu tidak dilindungi jarak yang jauh. Jarak jauh setara mana pun tidak terlindung, tetap didengar oleh Allah. Penglihatan Allah tidak dilindungi oleh tabir yang gelap. Sama juga penglihatan Allah. Tidak ada apa yang boleh melindungi, menghalang, menyekat pandangan Allah. Kerana Allah maha melihat. Sama juga dengan pendengaran tadi, maha mendengar. Tidak ada apa yang luput, yang terkecuali, melainkan Allah mendengar dan melihat. Tetap nampak. Tak, anak semut yang kuruh warna hitam. Anak semut hitam hak kuruh duduk atas batu warna hitam tengah malam. Kita nampak tak? Mudahlah semut, anak dia pula kecilnya warna hitam pula tu. Duduk pula atas batu warna hitam, batu pun hitam. Bila waktu malam gelap, tak nampak. Tak, kalau tak ada lampu apa dah tak nampak. Kita tak kata pun ada semut, tapi pada Allah semua berada pada pandangan Allah Ta'ala. Tetapi baca lagi. Ni yang membezakan, itu hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah, realiti pada hakikat sebenar zat Allah, sifat Allah itu. Lepas tu dia pun bandinglah dengan kita hak makhluk ni.
Banding macam mana? Tetapi Allah melihat bukan dengan biji dan kelopak mata. Tu kita makhluk. Dia pun banding dengan makhluk. Supaya jangan ada tashbih, persamaan, penyamaan Allah dengan makhluk. Makhluk paling mudah nak faham kita kan makhluk manusia. Maka kita ada apa? Kelopak mata, biji mata, mata hitam, mata putih, retina, kornea, apa lagi? Oh tu yang aku ingat pun. Nak ilmu sains dulu tak? Retina, iris mata ni, kornea, iris, retina. Ada pada Allah Ta'ala kelopak mata, mata hitam, mata putih. Bulu mata, kelopak mata tak ada. Kerana Allah tidak mempunyai mata, tidak bermata. Sebab mata-mata tu letak pada makhluk. Mata kita, mata lembu, mata ayam, mata itik, mata binatang. Jangan ditasbihkan. Apa makna tasbih? Menyamakan. Sebab tu kalau kita baca sifat Allah, bukan sifat ni, apa-apa sifat pun. Apa sahaja sifat, mendengar, melihat, sebelum ni kita baca mengetahui, sebelum ni kita baca hayat, hidup Allah, mengetahuinya Allah, Allah berilmu, Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat, Allah wujud. Sudah tentulah tidak sama, tidak pernah sama, tidak akan sama, tidak sesekali sama dengan kita. Yang kita pun wujud, kita pun melihat, kita pun mendengar, kita pun ada, kita pun mengetahui, kita pun berilmu, kita macam-macam lah. Maka asas dia ulama letak duna tashbih, kama yaliqu bi kamalihi wa jalalihi, sebagaimana layak dengan kesempurnaan Allah dan keagungan Allah. Sempurnanya Allah, mulianya Allah, sifat tu letak pada dia macam tu, bukan macam kita. Kita tak sempurna, kita tak mulia macam Allah, tak sempurna macam Allah, banyak cacat celanya. Maka melihat kita cara yang tak sempurna itulah, mengetahuinya kita cara yang tak sempurna itulah, mendengarnya kita dengan cara yang tak sempurna itulah. Disebut biduni tashbih, tanpa menyamakan. Sudah tentulah kita melihat dengan mata, Allah melihat tak perlu mata. Kita mendengar dengan telinga, Allah mendengar tak perlu telinga. Kita mengetahui dengan hati, Allah mengetahui tak perlu hati. Itu contoh. Ia mendengar bukan dengan cuping dan lubang telinga, sebagaimana juga ia mengetahui bukan dengan perantaraan hati, dan mencipta bukan dengan menggunakan alat. Mencipta bukan dengan menggunakan alat. Kilang mana-mana, kilang kereta buat kereta, kilang pakaian buat pakaian. Memang penuh alat kat kilang penuh. Tak? Mesin tu, mesin ni, guna teknologi tu, teknologi ni. Guna sekarang ni AI. Sekarang ni AI. Apa benda AI? Artificial Intelligence. Kecerdasan artificial yang tiruan. Tu kecanggihan sekarang, mudah je. Ni suara saya ni, suara saya rakam. Suara saya sedang dirakam. Nanti insya-Allah masuk YouTube. Suara ni boleh letak di muka orang lain. Suara saya ni duk popeng-popeng duk cakap ni. Sahabat kita masukkan nanti dalam YouTube ke dalam Facebook ke, maka suara ni dengan kecanggihan tu boleh letak di muka orang lain. Maka orang kata, dia bercakap macam suara Ustaz Muhammad. Tak? Orang pernah letak. Saya tengok bawah ni. Suara siapa bawah ni? Suara penyanyi M. Nasir. Letak pada orang lain. Orang kata, macam suara M. Nasir. Memang suara dia pun. Memang suara M. Nasir. Cuma letak pada orang lain. Sedaplah suara dia macam suara M. Nasir. Padahal itu AI. Teknologi. Alat. Nak mengeluarkan apa-apa teknologi, apa-apa alat hari ni. Tapi Allah Ta'ala dia buat hak lebih canggih daripada tu, tak perlu apa-apa alat. Sebab yang bergantung kepada alat ialah makhluk yang lemah. Lemah dia. Kena ada alat, ya, itu makhluk. Allah Ta'ala zat dia maha kuasa. Maka kata sini mencipta bukan dengan menggunakan alat, kerana seluruh sifatnya tidak menyerupai. Muka surat seterusnya 96. Allah Ta'ala ni tak serupa dengan sifat makhluk.
dan zatnya tidak sama sekali berbanding dengan zat-zat makhluk. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk, perbuatan Allah pun tak sama dengan perbuatan makhluk. Dalam kitab sebut duna tashbih atau ta'til atau takyif. 3 benda yang tak boleh ada pada diri kita nak faham. Apa dia? Tashbih, menyamakan. Sama je, kita dengar, Allah pun dengar juga. Kita dengar dengan telinga, Allah dengar, Allah adalah telinga Allah. Na'udzubillah, itu tashbih. Kita melihat dengan mata, Allah pun melihat. Allah ada mata lah, dia lihat. Maha melihat kan dengan mata Allah. Tak mahu. Itu tashbih. Yang kedua, tak boleh ta'til. Ta'til apa dia? Meniadakan, menafikan. Allah tak mendengar, itu lagi teruk. Allah tak melihat, tak, Allah tak mengetahui, itu lagi teruk lah. Yang ketiga, tidak boleh takyif. Duna tashbih wa ta'til wa takyif. Apa makna takyif? Meletakkan cara, membagaimanakan. Tadi kita kata Allah Ta'ala melihat, ya, tanpa mengguna mata. Okey, tanpa mengguna mata. Habis tu melihat macam mana? Dia pun cerita Allah menggunakan macam mana? Contoh, tak, teknologi. Ada orang cerita pula cara Allah mendengar. Allah mendengar dengan teknologi satelit. Ada itu, ada ni. Membagaimanakan pula. Itu pun tak boleh. Haram. Dia boleh membawa pada kerosakan akidah. Meletakkan bagaimana pada Allah. Bagaimana Allah buat muka bumi ni. Beriman udahlah, siapa dia buat muka bumi ni, planet bumi, siapa dia? Allah. Bagaimana Allah buat? Wallahu alam. Dah cukup. Tak payah lebih-lebih lah. Takyif tanpa membagaimanakan. Kalau makhluk tak apa lah, kita boleh belajar. Kereta Jepun buat Toyota, Amerika buat Ford, Jerman buat Volkswagen. Dia belajar macam mana teknologi. Boleh, itu makhluk. Kereta enjin dia macam mana, guna teknologi macam ni yang terbaru yang ni, terkini apa dia. Tapi tak ramai, tak banyak lagi kat Perak ni. Kat Kuala Lumpur banyak dah kereta guna elektrik. Tu teknologi. Boleh membagaimanakan begini. Teknologi dia. Tu tak apa, kerana makhluk. Tapi Allah Ta'ala tak perlu benda tu. Cukup dengan beriman Allah Maha Kuasa, dengan kekuasaannya, kesempurnaannya, keagungan, kemuliaannya, maka jadilah makhluk. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tu disiplin, sifir dalam akidah macam tu. Baik, seterusnya muka surat 96. Sifat sama dan basar kedua-duanya bertakluk dengan segala perkara yang ada. Tu takluk dia. Bertakluknya sifat ini pada perkara maujud, yang ada, maujudat. Barang tak ada, Allah tak dengar. Allah tak dengar. Sudah. Macam mana Allah tak dengar ni? Bukan Allah tak mampu dengar. Tidak berlaku pendengaran tu pada perkara yang tak ada. Faham? Contoh? Ini tinggi ni. Ini kalau fardu ain ni. Fardu ain lepas dah ni, kalau tak baca pun tak apa ni, sebab fardu ain tidaklah tinggi setara tu. Nak faham ta'alluq, tanjizi, suluh qidam, suluh apa semua panjang itu, hak detail tu. Itu bukan orang awam lah. Orang awam cukup tahu Allah Maha mendengar dan yakin. Kalau ta'alluq ni bukan tarah orang awam lah. Tapi tak apalah, kita masuk sikit. Okey, Allah mendengar tak Abu Lahab mengucap la ilaha illallah? Adakah Allah mendengar Abu Lahab mengucap la ilaha illallah? Tak ada siapa jawab. Aku cakap seorang-seorang ke apa ni? Macam tak jawab, macam tak nak jawab. Adakah Allah mendengar Abu Lahab mengucap la ilaha illallah? Dengar ke tak? Tak ada lah. Allah tak mendengar. Nak dengar apa? Tak pernah ucap. Menantang tu tak pernah ucap pun. Sebab Abu Lahab kafir. Marah ke Nabi. Nabi suruh mengucap apa celaka Muhammad. Apa dia? La ilaha illallah. Tak pernah. Tidak pernah Allah mendengar Abu Lahab mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kerana Abu Lahab ialah kafir. Sayasla naran dzata lahab tabbat yada abi lahab wa tab. Kekafirannya jelas dalam Al-Quran. Maka Allah tak mendengar pada perkara yang tak ada. Baik, tu tak apa, tu tinggi dah tu, orang awam tak wajib dah tu.
Itu pada peringkat orang-orang nak jadi ulama. Tu. Cukup setakat kita ambil yang level orang awam. Allah Maha mendengar tanpa didetailkan bagaimana Allah mendengar, dan jangan sesekali menyamakan pendengaran, penglihatan Allah dengan makhluk. Baik, kita masuk kepada dalil muka surat 96. Beberapa dalil. Dalil makna apa? Ayat. Dalil maknanya bukti. Dalil bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu bukti ataupun tanda. Ambil daripada mana ni? Yang kata Allah mendengar tu, mana ketahuinya? Mana mu tahu Allah mendengar? Ada dalil, ada bukti daripada Al-Quran. Yang pertama ayat Quran, firman Allah ayat 1 surah Al-Mujadalah. Kadang-kadang Al-Mujadalah juga dipanggil Al-Mujadilah. Kok lah cari dalam Quran, tak ada Mujadalah. Kadang-kadang dia ada lagi satu nama Al-Mujadilah. Mujadalah bermakna apa? Perbincangan. Mujadalah mana daripada perkataan jidal, perdebatan. Mujadilah perempuan yang berdebat, perempuan yang berbincang, perbincangan, perbualan, boleh juga perdebatan. Jadi surah yang sama, Mujadalah ataupun Mujadilah. Surah ini amat istimewa kerana setiap ayat ayat 1, 2, 3 sampai ayat terakhir dia mengandungi perkataan Allah. Kalau orang tanya surah apa dalam Quran, setiap ayat ada perkataan Allah, maka jawabnya ialah surah Al-Mujadalah. Setiap ayat 1 sampai ujung mesti ada perkataan Allah. Baik, apa ayatnya? Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allah qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Tengok ayat 1 tu berapa perkataan Allah tu? Ayat 1 pun dah berapa perkataan Allah tu? Sami'allah, ilallah, wallah, innallah. 4 perkataan Allah. Dan memang pun setiap ayat dia ada perkataan Allah. Ayat 1 4 perkataan Allah. Baik, apa Allah kata? Qad sami'allah, sesungguhnya Allah mendengar perkataan perempuan yang bersoal jawab denganmu. Inilah yang mengatakan dalil Allah mendengar. Sami'allah. Sami'allah, takkan tak faham sami'allah kita dah sebut dalam solat. Sami'allah, apa makna sami'allah? Allah mendengar, Allah telah mendengar. Jadi ulama ambil ayat ni, tu nak kata Allah Maha mendengar. Ujung tu sekali lagi, ujung tu innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengar apa dia? Perkataan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad. Ini cerita panjang ni. Ayat ni turun pada kisah seorang perempuan tua yang bernama Khawlah bin Tha'labah. Dia mengadu pada Nabi perihal rumah tangga. Zaman tu hebatlah, suami ke isteri ke. Sebab ada Nabi hari ni nak mengadu ke siapa? Hari ni habis-habis mengadu ke Tok Qadi, macam-macam masalah rumah tangga. Ni perempuan mengadu ni, ada masalah rumah tangga. Sekarang macam-macam masalah. Suami tak bagi duit raya pun jadi masalah. Jadi masalah. Nak mengadu ke siapa? Jadi mengadu kepada Rasulullah, sebab Rasulullah masih hidup. Siapa nama dia? Khawlah bin Tha'labah. Khawlah ni ketika itu sudah tua. Satu riwayat menyebut Omar punyalah hormat pada Khawlah ni. Ketika Omar bersama rombongan sahabat yang ramai tu, Omar kat depan, Omar berhenti. Omar kata stop. Sebab apa? Sebab depan tu ada Khawlah bin Tha'labah. Kenapa Sayyidina Umar hormat? Sebab kisah pengaduan dia pada Nabi Allah terima, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dia mengadu pada Nabi, dia mengadu pada Allah. Tu ayat tu, allati tujadiluka fi zawjiha. Dia mengadu pada ya Rasulullah, suami aku tu sekian. Suami aku tu perangai sekian. Daripada ayat ni jugalah boleh. Ulama kata boleh kalau dalam bab rumah tangga nak mengadu keburukan pasangan. Syarat dia orang yang siapa dia nak mengadunya. Jangan mengadu kat jiran. Kalau mengadu kat jiran, habis mengumpat.
Tapi kalau mengaju ke pejabat agama, ketuk qadi, ke orang yang selayaknya, boleh. Walaupun mendedahkan aib, mengumpat yang diharuskan, bukan mengumpat sunat. Kadang-kadang orang kita guna istilah tak betul. Mengumpat sunat, mana ada mengumpat sunat? Harus. Bohong pun sama tak? Orang kita kata bohong sunat. Ada ke bohong sunat? Mana ada bohong sunat? Bohong tak sunat, harus. Harus mana apa? Harus mana boleh. Kalau sunat, mana berpahala. Boleh beza tak? Harus dengan sunat. Harus, boleh. Boleh, tak berdosa. Tapi kalau sunat, sunat barang pahala bang. Jadi bohong tak ada sunat, bohong ada harus. Boleh bohong? Boleh. Contoh dalam peperangan, Palestin perang dengan Israel, boleh berbohong. Sama juga ni, dia mengadu ke Nabi, cerita suami, kadang-kadang mungkin aib, boleh pula mendedahkan aib, boleh pula mengumpat. Ya boleh, pada perkara yang dibenarkan. Sampai hukum sampai hari ni, bukan zaman Nabi je. Di mahkamah, mungkin hakim mahkamah syariah tanya pasal apa ni, sekian, dia boleh dedah. Nak suami saya tu sekian, boleh. Kalau nak guna mengumpat, letih lah hakim, aku nak jatuh hukum macam mana. Mu tak cerita. Jadi balik pada cerita ni, Khawlah cerita pada Nabi, suami dia menzihar, pendek panjang cerita tu. Khawlah kecil hati. Khawlah kata aku dah tua. Dulu masa muda aku, dia sayang kat aku. Masa muda aku duk mengandung anak dia ramai. Wal qata'a waladi, sehinggalah aku tua tak boleh mengandung lagi dah. Sudahnya dipendekkan cerita, zahara minni, dia menziharkan aku. Jadi ayat ni bukan setakat ayat dalam akidah. Kalau bab akidah nak cerita, Allah Maha mendengar. Allah mendengar perbualan Khawlah ni dengan Nabi. Allah mendengar doa seorang perempuan yang mengadu pada Allah. Tu akidah. Ada juga sini fiqh. Fiqhnya apa dia? Hukum fiqh. Zihar seorang suami kepada isteri. Itu bab fiqh. Apa hukum zihar? Zihar, tahu tak zihar ni? Nak tanya hukum. Apa hukum zihar? Haram, betul. Bukan setakat haram, ada kifarah lagi. Dia kena, kalau dia ziharkan isteri dia kena apa? Dia kena bebaskan hamba. Zaman hari ni tak ada hamba, dia kena puasa 2 bulan betul. Tak mampu puasa, dia kena bagi makan orang miskin 60 orang. Jangan duk zihar. Apa zihar tu apa? Zihar tu mengatakan belakang isteri sama macam belakang mak. Mu ni kan, dia panggil apa kat isteri dia? Contoh tak? Mu ni kan, tak macam punggungmu macam punggung mak dah. Tu zihar. Maknanya haram menyentuh, haram menyetubuhi isteri. Ini budaya orang Arab jahiliah, masih lagi ada hak buat. Maka Quran turun ayat ni mengatakan larangan. Sedangkan Quran Islam ada alternatifnya. Alternatifnya apa? Kamu tak mau, cerai lah, talak. Tak payah nak zihar. Kesian kat dia. Zihar ni dia tak lepas, gantung tak bertali. Punggungmu macam punggung mak aku dah, memang haram lah. Lepas tu biar macam tu. Kenapa tak tolak je? Talak, kenapa tak cerai je? Tu Islam mengajar. Saya ingat dulu saya mengaji ayat ni, hukum zihar ni tingkat 3. Masa tu budak-budak tingkat 3. Maka adalah kawan-kawan duk sembang, tak boleh lah kata kat isteri, yang hidung yang macam hidung mak. Tu saya tak faham. Boleh tak kata macam tu? Boleh? Yang cantik lah hidung yang ni, panggil darling ke bagaimana, macam hidung mak. Zihar ke tu? Nak tanya, banyak tanya pun lok malam ni. Zihar ke tu? Dah, itu bukan zihar, itu bergurau. Itu saja nak romantik. Cantik lah, tangan putih macam tangan mak, tak ada apa pun. Yang ni apa dia panggil dalam kitab fiqh sebut, zihar ni ialah tahrimuz zauji muasyarata zaujah alaihi
Mengharamkan seorang suami, mengharamkan muasyarah. Muasyarah mana apa dia? Bermesra-mesra, menyetubuhi, jima' dan sebagainya, perkataan sepertinya dengan isteri ke atas diri dia. Maka nak menarik balik zihar tu, benda haram tu, kena 3 hukum tadi. 3 cara kafarah tadi. Bebaskan hamba, puasa dia tak mampu, puasa 2 bulan berturut tak mampu juga, maka kena bagi makan orang miskin 60 orang, barulah qabla an yatamassa, barulah dia boleh sentuh isteri dia, boleh menyetubuhi semula isteri dia yang dia gatal nak haramkan dengan cara zihar. Tu tak apalah, bukan tajuk tu pun, tapi nak cerita ayat ni. Jadi Khawlah mengadu ke Nabi, suami aku zihar macam tu macam ni, wa tashtaki ila Allah, dia mengadu pada Allah, dan Allah sebut wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar perbincangan, perbualan antara dua tu. Siapa dia dua tu? Khawlah dengan Rasulullah. Tu hebat Khawlah ni, dia panggil sahabiah. Kalau lelaki sahabat, ini sahabiah Rasulullah. Sehingga Umar pun selut. Umar jalan-jalan dengan rombongan, stop, kerana tu Khawlah. Hormat dia tu, kerana Khawlah, kisah dia diiktiraf oleh Allah Ta'ala, dan namanya nama yang besar di kalangan sahabat-sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni masuk dalam akidah, iaitu Allah Maha mendengar, dan juga masuk dalam hukum fiqh, iaitu zihar seorang suami. Jangan kita duk zihar isteri kita, melainkan kalau nak lepas cara betul, iaitu talak ataupun apa-apa sahaja yang dibenarkan oleh agama, bukan cara yang tak betul. Baik, seterusnya firman Allah, dalil yang kedua, surah Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ayat ni ayat datang selepas Allah cerita tentang neraka. Allah kata innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun, sesungguhnya orang yang berdosa, orang yang banyak dosa, orang yang fasik itu berada dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Ayat sebelum, ayat 74, yang ni dah masuk ayat 80 dah. Jadi antara sebab kenapa orang berdosa masuk neraka ni, kenapa orang kafir masuk neraka ni, antaranya ialah mereka menyangka. Tu baca maksud dia, apakah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar rahsia mereka. Dia duk ingat Allah tu pekak. Tak, dia duk ingat Allah tu pekak. Am yahsabuna, ataupun mereka sangka mengingat Tuhan tak dengar ke? Apa yang mereka sembunyikan dalam hati dan bisikan mereka, apa yang mereka berbisik-bisik sesama sendiri, apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, segala apa hak dalam hati pun Allah dengar. Wallahu alimun bidzatis sudur. Kita ni dengar kawan kita cakap, apa dia cakap je dalam hati dia, kita tak dengar dah. Tak, tapi apa yang disembunyi dalam hati pun Allah kata Allah mendengar. Tapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, macamlah Allah tu pekak. Mu ingat Allah pekak ke? Apa yang mu sebut, mu tak sebut, mu sembunyikan. Wa najwahum, bisikan-bisikan mereka. Maka Allah pun jawab, bala, tidak, tak betul apa mu sangka. Sangkaan kamu tak betul, kononnya Allah tak dengar, kerana kamu sembunyikan, kerana benda tu dibisik-bisikkannya, tidak diwar-warkan, kononnya Allah tak dengar. Allah pun jawab, no, wabala, tidak, tak betul apa kamu sangka tu. Wa rusuluna ladaihim, Allah Maha mendengar, bahkan malaikat tulis apa yang kamu buat. Ada malaikat, rusul di situ malaikat, bukan Rasulullah dah. Rusuluna dari segi bahasa makna yang diutus, yang dihantar, termasuklah malaikat. Allah hantar pada kita ni raqib dan atid, malaikat yang menulis, yang mengawasi, yang sentiasa bersedia untuk ladaihim yaktubun, menulis apa yang mereka buat, apa yang mereka kata, apa yang mereka sangka, apa yang mereka sembunyikan, semuanya dalam pengetahuan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Baik, isyak dah masuk, tak apa, saya nak minta 5-6 minit lagi habiskan dalil ni sikit lagi. Muka surat 97 ayat seterusnya. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman,
Allah berfirman, janganlah kamu berdua takut. La takhafa, jangan takut. Allah bagi tahu siapa? Dua orang, Musa dan Harun, iaitu Nabi Musa dan adiknya Nabi Harun alaihi salam. Allah kata jangan takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Asma'u, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Ini cerita tentang dakwah Nabi Musa. Dakwah Nabi Musa, dan Allah hantar seorang lagi pembantu, bukan orang lain, adik dia sendiri, iaitu Nabi Harun alaihi salam. Maka nak berdepan dengan Firaun bukan senang. Firaun ni sejahat-jahat manusia. Nabi Musa pun berdoa, nak pergi jumpa Firaun, berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa, supaya hatinya lapang, mulutnya lancar, urusannya mudah. Sebab aku nak berdepan dengan Nabi Musa, sejahat-jahat manusia, nak berdepan dengan Firaun, sejahat-jahat manusia. Maka mari pula motivasi daripada Allah, la takhafa, jangan takut, depanlah, hadaplah Firaun ni. Kerana apa dia? Innani ma'akumah, aku ada, kata Allah. Aku ada, kata Allah. Aku bersama kamu berdua, wahai Musa, wahai Harun. Aku, yakni Allah, bersamamu. Asma'u, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Allah dengar apa yang Firaun akan jawab nanti. Macam-macam lah songeh Firaun ni. Alasan Firaun itu ini. Allah mendengar, wa ara, dan aku melihat. Mana? Nampak tak ayat ini menggambarkan dua sifat Allah, iaitu maha mendengar dan maha melihat. Habis yang ketiga, yang terakhir, dalil yang terakhir, ayat surah Al-Kahfi ayat 26. Ini biasa ayat ni, surah Al-Kahfi. Kalau boleh kita baca Al-Kahfi pagi petang. Hari Jumaat jangan tinggal. Hari lain cukup 1 hingga 10 jadi dah. Kalau hari Jumaat completely, tu ulama, tok guru kita ajar. Ulama kata hari Jumaat bacalah Al-Kahfi 1 hingga 110 completely, lengkap. Hari lain mungkin tak ada masa ke apa ke, hari cukup 1 hingga 10 ataupun 10 terakhir, 10 pertama, 10 terakhir. Jadikan amalan, kerana kita sudah berada di penghujung. Ada ujung zaman ni, takut nak menyelamatkan kita daripada Dajjal. Tengoklah peperangan dalam masa 2 bulan, 2 tokoh syahid, Ismail Haniyah, dan juga yang terbaru hari 2 ni, Syekh Yahya Sinwar. Nampak tanda-tanda dunia Islam. Mesir sebelah tu boleh pula buat konsert. Tengok yang viral pun ni, Allah, ratus ribu hadir konsert. Ujung-ujung zaman fitnah sebegini, maka mengadu pada Allah, bergantung pada Allah. Dan Nabi kata usima minad dajjal, selamat daripada fitnah dajjal ni dengan Al-Kahfi. Jadi hari Jumaat jangan tinggal, hari-hari lain 1 hingga 10 ataupun 10 terakhir. Kalau kita betul-betul nak beramal dengan sunnah. Baik, ayat ni surah Al-Kahfi. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, jawab orang duk sembang zaman Nabi tu kan. Zaman Nabi orang duk cerita, dulu zaman Nabi Isa dulu. Cerita apa? Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda belia, remaja, wali Allah semua tu. Walaupun masih muda, belia, remaja, mereka itu wali Allah yang Allah selamatkan akidah mereka. Duduk dalam gua, ditidurkan selama mana? Lama mana tidurnya? Ni Allah jawab, Allahu a'lamu bima labithu. Allah tahu lah. Sebab ada orang kata tidur sekejap je. Kawan orang dia sendiri pun tak tahu berapa lama. Dia bangun-bangun, tanya kawan semalam, berapa lama kita tidur? Yauman au ba'da yaum, sehari je tidur. Au ba'da yaum, tak sampai sehari lah. Pula yauman au ba'da yaum, sehari je kot. Sebab tengok kungku tak ada panjang, baju macam baju semalam. Rupanya dia tidur selama 300 tahun. Debat.
Baik, jadi ayat ni kata a'lamu bima, Allah lah tahu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui mereka tinggal dalam gua tu berapa lama. Lahu ghaibus samawati wal ard, baginya perkara-perkara gaib di langit dan di bumi. Padanya, pada Allah ilmu gaib. Ni kena pegang betul-betul, bukan pada bomo. Ini barang hilang cari bomo. Mentang-mentang Teluk Intan ada Raja Bomo. Ada melawak. Barang hilang cari bomo. Tak? Benda gaib. Tak payah duk ramah-ramah lah. Sebab tu antara dosa besar tilik masa depan, menilik nasib. Kerana nasib-nasib tu ialah benda gaib. Allah kata lahu ghaibus samawati wal ard, bagi Allah segala ilmu hak gaib-gaib ni. Ini duk ramal kiamat lah 20-20 lah, tak kiamat pun 20-30 lah. Tak ngaruk lah kata. Tak ramal tengok tarikh lahir lah. Ada pun dalam TikTok. Nasib baik Cina kape. Dia buat live TikTok. Minta siapa dia? Hak Melayu duk bagi tahu ya. Cina kafir, Cina bukan Islam lah, Buddha ke Kristian ke, dia buat live TikTok. Siapa nak tahu? Bagi. Hak Melayu duk bagi tarikh. Ini tarikh lahir saya, tolong kira. Ini nombor kereta saya, tolong kira. Ini nombor rumah. Nombor telefon pun ada, nombor IC. Habis kena kencing macam tu. Ataupun nak suka-suka je. Nak suka-suka bukan boleh elakkan lah. Nak kira tarikh lahir, ni 7 hari bulan sekian, tahun sekian, ni nasib kamu macam tu, nasib kamu macam ni. Mari pula nombor IC, nombor rumah, mengarut belakang tu. Kalau percaya juga, habis. Man atakahinan. Kita dah khatamkan kitab tu kuliah subuh. Ingat lagi apa kita khatam kuliah subuh? Kitab Mubtilatul A'mal, 20 perkara yang membatalkan pahala. Dah khatam dah kitab tu. Lepas tu kita baca kitab istighfar. Kitab istighfar pun dah khatam dah. Sekarang kita baca kitab sirah kan. Kuliah subuh saya banyak dah kitab khatam. 20 perkara yang membatalkan pahala. Tak ada pahala, delete pahala. Sebab mengadap bomoh, mengadap orang-orang yang duk tilik nasib ni. Kerana Allah marah, Allah murka. Dan Allah kata ilmu gaib aku punya, jangan duk merapu. Ilmu gaib aku punya, lahu ghaibus samawati wal ard, di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi, akulah yang melihat, akulah yang mendengar. Terang sungguh penglihatannya. Absir, amat-amat terang penglihatan Allah Ta'ala. Bukan macam kita tak apa terang, ada benda kita tak nampak. Wa asmi, amat-amat jelas pendengaran Allah. Bukan macam kita, kadang-kadang ada benda kita tak dengar. Pendengaran kita terhad, penglihatan kita terhad. Malahum min dunihi min wali, tidak ada bagi mereka, bagi manusia itu, lain pada Allah wali. Wali mana apa dia? Pembantu, yang memberi pertolongan. Dia terjemah apa situ? Tidak ada bagi penduduk langit dan pengurus selain daripadanya. Pengurus. Wali ini tempat bergantung. Wali mana tempat kamu letakkan pergantungan. Wali itu Allah sebagai wali, Allah sebagai pembantu. Wali banyak makna. Wali ada makna kekasih. Wali Allah dengan makna kekasih Allah. Wali juga makna pemimpin. Wali juga bermakna waliyu. Allahu waliyul ladzina amanu. Kan ada dalam Quran surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali kepada orang beriman. Macam tadilah, macam cerita Khawlah tadi. Dia mengadu pada Rasulullah. Lepas mengadu pada Rasulullah, wa tashtaki ila Allah, kerana Allah lah tempat mengadu. Allah wali. Bukan pada kubur. Ada orang mengadu kat kubur. Minta dengan kubur tu dah jadi syirik. Mana tak? Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. La yusyriku, Allah tu tidak pada Allah tu tak ada sifat Allah tu menjadikan apa lain pada dia dalam menetapkan sesuatu keputusan. Sebab Allah Maha berkuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, segala apa ilmu ada pada dia. Wala yusyriku fi hukmihi, pada hukum dia, pada ketetapan Allah,
pada qada dan qadar Allah tidak melibatkan mana-mana. Bukan kata nak turunkan hujan, tanya malaikat dulu, malaikat, aku nak turunkan hujan ni, boleh ke tidak? No, bukan Allah macam tu. Tak, bukan macam kita hebat setara mana pun, kita bos ke, kita manager ke, kita pengetua sekolah ke, kita CEO ke, kita tanya tim kita, ada board director, tak ada cikgu-cikgu, guru kanan menolong kanan, minta pandangan. Mana tim secara, dalam Quran ada surah Asy-Syura. Apa makna Asy-Syura? Mesyuarat. Allah Ta'ala tak, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Pada hukumnya, pada ketentuannya, pada ketetapannya, dialah Allah yang menjatuhkan hukuman, yang menetapkan sesuatu, tidak melibatkan mana-mana makhluk. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu. Habislah 4 ayat dalil kepada sama' dan basar. Jadi sifat seterusnya ialah sifat apa? Itu kita sambung pada hari Ahad untuk kuliah Maghrib, dan untuk kuliah subuh insya-Allah kita jumpa pada hari Sabtu nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti di sini insya-Allah. Kita jumpa pada pertemuan akan datang. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah surat Al-Asr.